Sedikit perincian yang saya kongsikan bersama dengan anda berkaitan dengan tarif air, di mana tarif semasa yang rendah tidak menggambarkan kos sebenar penyediaan perkhidmatan bekalan air yang terdiri daripada perbelanjaan operasi harian serta perbelanjaan modal bagi tujuan pembangunan infrastruktur. Malah ada juga negeri yang tarifnya tidak disemak melebihi 25 tahun. Jadi untuk kita memahami mengenai pelarasan tarif air ini, kita bersama dengan dua tetamu di studio. Saya kenalkan terlebih dahulu Tuan Muhammad Rosli Mahyudin, Timbalan Pengarah Bahagian Pelesinan dan Tarif Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, dan juga Tuan Amlir Ayat selaku wakil daripada Forum Air. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bercakap mengenai pelarasan tarif air, mungkin ada lagi yang tidak memahami mengapa ia perlu dilaraskan dan ada juga yang tidak mengetahui ianya akan dilaraskan. Jadi kita nak secara mukadimahnya, kenapa perkara ini boleh berlaku, Tuan? Okey, terima kasih Syurga. Ya. Okey, sebenarnya tarif air ini memang adalah satu charge yang dikenakan kepada pengguna. Dan charge ni seperti kita sedia maklum adalah sentiasa meningkat saban tahun. Maknanya tiap-tiap tahun kita perlu, kata secara berkala lah, kita perlu menyemak tarif yang kita ada. Jadi Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara atau SPAN mengawal selia industri perkhidmatan air yang terdiri daripada industri bekalan air dan juga industri perkhidmatan pembetungan di negara kita di kawasan Semenanjung Malaysia dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Jadi di bawah Seksyen 84 Akta Industri Perkhidmatan Air 2006, yang mana kuasa bagi menetapkan charge ini adalah di bawah kuasa menteri. Dan menteri yang kita rujuk kat sini adalah Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan juga Perubahan Iklim, NRECC. Dan SPAN selaku Badan Kerusia adalah yang mengesyorkan kepada YB Menteri ini berkenaan dengan cadangan pelarasan tarif ini. Jadi mengapa atau bagaimana kita melaksanakan pelarasan tarif ini adalah dari segi kita menerima cadangan daripada operator-operator air di Semenanjung Malaysia dan juga wilayah Persekutuan. Dan SPAN selaku badan kuasalia akan menyemak tarif ni. Yang pertama, kita akan semak dari segi apakah kos-kos yang layak untuk dimasukkan dalam penetapan tarif tersebut. Dan yang kedua, kecekapan atau efisiensi operator air tersebut. Dan setelah semakan dilaksanakan, perkara yang paling penting kita akan buat adalah rundingan awam bersama pihak-pihak yang terlibat, yang akan terkesan dan juga pihak-pihak yang berkepentingan. Kerana ini adalah termaktub dalam kita punya akta, Seksyen 178, yang mana kita hendaklah melaksanakan rundingan awam sekiranya kita hendak menetapkan satu charge baru kepada pengguna-pengguna yang terlibat. Dan seterusnya, apa yang kita akan buat adalah kita akan buat satu penanda arasan kos. Yang mana penanda arasan kos operasi ini akan menetapkan sama ada hanya kos-kos yang cekap saja disalurkan atau ditetapkan dalam penetapan tarif tersebut. Dan setelah semua berpuas hati, perkara sebelum kita bawa kepada menteri adalah yang lebih pentingnya adalah mendangkan operator-operator ini adalah kata syarikat di bawah kerajaan negeri, maka persetujuan kerajaan negeri juga adalah penting. Jadi adakah ini bermakna setiap negeri pelarasan tarif air itu akan berbeza-beza? Pelarasan tarif air berbeza-beza mengikut negeri masing-masing. Kerana kita tak boleh samakan setiap tarif bagi setiap negeri, semua negeri di Semenanjung Malaysia dan juga Labuan. Kerana terdapat perbezaan dari segi kualiti airnya, dari segi topografi dan sebagainya bagi merawat air tersebut dan juga menyalurkan air terawat tersebut kepada pengguna. Jadi kosnya adalah berbeza-beza dan kos itu adalah yang menentukan berapa tinggi atau berapa rendah tarif tersebut. Ya, menyentuh mengenai isu ini, pelarasan tarif air ini, signifikannya kepada Forum Air, apa sebenarnya peranan dan juga tanggungjawab dalam isu ini, Tuan? Terima kasih, Eka. Saya ucapkan terima kasih kepada RTM kerana memanggil kami lah untuk berikan pendapat. Jadi pelarasan air ini bagi saya suatu perkara yang kalau kita ikut kenyataan Cik Rosli tadi dan juga pada pandangan saya memang sesuatu yang sangat diperlukan. Sebab kita menghadapi banyak masalah penyelenggaraan air, tambahan dalam keadaan ekonomi yang semakin pesat, penduduk semakin ramai, pencemaran pun semakin kritikal dan kos semakin meningkat. Ini suatu perkara yang bagi saya orang kata apa make sense lah, yang logik ya. Cuma kita mungkin ramai rakyat Malaysia mungkin fikirkan bahawa air ini sepatutnya
murah. Ya. Sebab ia daripada Tuhan, kan? Tapi kita tak boleh kata macam tu. Sebab nak sampai air tu kita memerlukan loji. Ya. Dengan nak sampai ke rumah dengan paipnya dan sebagainya. Jadi semua kosnya meningkat. Macam Cik Rosli sebut tadi, mungkin ada yang 20 tahun, 30 tahun tak dinaikkan pun tarif. Jadi bagi saya ini suatu perkara yang bagi saya perlu kita pertimbangkan sebab kita perlu meningkatkan kualiti air yang dihantar ke rumah. Jadi kalau kita nak tingkatkan kualiti air ini, rakyat perlu tahu bahawa kita perlu bayar lebih sikitlah. Kos meningkat, kan? Paip-paip banyak yang bocor. Ya, kalau kita nak ganti paip-paip ini bukannya harga 30 tahun dulu. Ya, dan bukan setakat kos paip, kos tenaga manusia dan sebagainya. Jadi saya rasa ini sesuatu yang perlu dan mungkin kita perlu kos juga untuk mengganti paip-paip yang dah lama. Bukan setakat repair je, betulkan je kita kena ganti paip yang baru. Dan kalau kita nak air bersih boleh. Kan nak free pergi sungai. Ya, Tuan bercakap mengenai bekalan air bersih. Situasinya di Malaysia ini bagaimana sekarang? Bagi saya air bersih ni okey, sebenarnya bila air tu dia keluar sahaja daripada loji tu, Cik Rosli sebenarnya dia lebih pakar, tapi sebab katanya saya cuba jawablah. Ini sebab saya lah. Jadi tambah ni. Nanti tambahlah. Air tu keluar dari loji boleh terus minum dah sebenarnya. Jadi dia dah cukup bersih, kan? Tak perlu pakai perapi-perapi air? Tak payah sebenarnya. Tapi disebabkan dilalui paip-paip yang mungkin dah lama, ada karat sikit, kan? Macam saya sebut tadi, penyelenggaraan tak cukup. Bajet untuk membiayai penyelenggaraan tu, mungkin air tu jadi kotor sikit, kan? Tapi sebenarnya pada loji tu, sebab saya pernah pergi loji beberapa kali, saya tengok air memang bersih, kan? Jangan kata loji lah. Sekarang ni kalau kita tengok ramai orang, contohnya di area Gombak, saya bagi contoh, ya, dia kata dia tak nak minum air daripada paip, contohnya, kan? Bukan tak bersih, tapi ada bahan-bahan yang tak ada dalam tu, galian. Dia pergi sampai ke jalan menghala ke Uluyam, Cik Rosli, ya. Naik tu ada bukit air keluar daripada bukit. Tak ada air itu. Tak ada air, beratur orang situ sejam 2 jam. Oh, memang saya pernah minum air tu. Kan? Jadi dia nakkan air, so apa dia tahu air tu bersih. Jadi sama dengan loji, air tu memang bersih sebenarnya. Ya, Span ingin menambah? Betul. Sebab kalau kita kan kadar, saya pergi pada tarif dulu, ya. Pada tarif air semasa yang kita charge adalah kalau kita dapat terlampau lama untuk tidak disemak. Dan saya bagi contoh negeri Pahang. Kadar kali terakhir semakan dilakukan adalah pada 1983. Lebih daripada 30 tahun. Negeri Perlis 1996 kali terakhir disemak. Jadi kalau kita bandingkan dengan kos pengoperasian daripada tahun 80-an, tahun 90-an kali terakhir tarif disemak, jauh berbeza dengan kos pengoperasian sekarang. Kalau kita nak ambilkan secara purata, kos bagi membekalkan semeter padu air, purata kos lah, termasuk kos pembinaan infrastruktur, penyediaan infrastruktur tadi dan kos rawatan serta agihan adalah lebih kurang RM1.75 bagi semeter padu. Tetapi sekarang ni pengguna bayar, kalau kita kata purata tarifnya adalah lebih kurang RM1.43 per meter padu. Jadi jauh lebih rendah berbanding kos sebenar yang terpaksa ditanggung oleh operator-operator air ini. Jadi kita dapat sini macam, kalau saya boleh ulang balik apa yang Cik Amli cakap. Bila kos yang dibayar adalah lebih rendah daripada kos yang perlu ditanggung, ini memberikan impak kepada kedudukan keuangan operator-operator air ini. Yang mana kita dapat lihat melalui penilaian SPAN, melalui rancangan perniagaan dan juga laporan keuangan dihantar kepada SPAN, kita dapat lihat di sini ada operator-operator air yang berada dalam keadaan keuangan yang defisit. Dan ini sememangnya akan memberi impak kepada pengoperasian harian mereka dan seterusnya memberi impak juga kepada kualiti dan kuantiti air yang dihantar kepada pengguna. Ya, itu impak kepada operator. Tapi bila kita bercakap mengenai pelarasan tarif air ini, siapa sebenarnya yang akan terkesan melalui pelarasan ini? Okey, sebenarnya ianya memberi satu, kalau kita pandang secara amnya, mungkin kita nampak pelarasan air memberi satu impak yang negatif. Tetapi kita perlu pandang dengan lebih jauh lagi kerana pelarasan air ini sebenarnya akan memberi orang kata peningkatan kepada kecekapan operasi operator kerana mereka memerlukan pelarasan tarif ni. Dan dengan adanya pelarasan tarif ini juga, kita dapat lihat, kita mengharapkan jugalah, SPAN mengharapkan agar operator air akan melaksanakan tanggungjawab mereka untuk merawat dan mengagihkan air
secara cekap. Selain itu, kualiti juga adalah terjamin dan yang paling penting adalah semua aduan-aduan pengguna dapat diselesaikan dalam tempoh yang telah ditetapkan. Ya, untuk memberi pemahaman kepada masyarakat di luar sana bukan satu perkara yang mudah. Jadi saya difahamkan Forum AI juga terlibat sama dalam perkara ini. Ya. Forum AI? Forum AI adalah satu peruntukan di dalam undang-undang yang Cik Rosli sebut tadi dan tugas kami ialah bukan setakat kita nak bagi maklumat kepada orang ramai, tapi kita berfungsi untuk menerima pendapat-pendapat, teguran-teguran daripada orang ramai dan kita memang ada medsos media sosial yang boleh digunakan oleh orang ramai untuk memberi pendapat dan juga pandangan berkenaan dengan pengurusan air, khususnya pengurusan bekalan air awam di Malaysia. Jadi saya harap orang ramai boleh gunakan platform-platform tersebut untuk berkongsi pengalaman ataupun kritikan apa pun tak apalah. Bagi saya SPAN ni dia very open sebab dia memang berniat untuk memperbaiki pengurusan air di Malaysia. Dan bagi saya Forum Air kita bertujuan untuk salah satunya ialah bertujuan untuk menyedarkan ataupun memberi maklumat kepada orang ramai berkenaan dengan cabaran-cabaran yang dihadapi dalam pengurusan bekalan air di Malaysia yang disebutkan oleh Encik Rosli tadi. Jadi supaya bila orang ramai itu dia faham, okey, kita mungkin perlu bayar air bil yang lebih. Sebab kita nak air yang bersih. Air ini sangat penting, ya. Tapi cabaran tu terlalu banyak. Pencemaran, orang di loji kadang-kadang berjaga 3-4 pagi memastikan air itu bersih. Ya, setiap jam dia kena jaga air itu. Bau tukar sikit je dah kena buat something. Dah marah ya. Jadi kalau ada kerja-kerja penyelenggaraan itu walaupun kadang-kadang mengambil masa yang lama, seminggu lebih kadang-kadang tapi ia akan memberikan impak yang baik untuk masa hadapan dan kita akan mendapat air yang lebih berkualiti dan juga lebih bersih. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Tuan Amir Ayat selaku wakil daripada Forum Air dan juga Tuan Muhammad Rosli Mahyudin, Timbalan Pengarah Bahagian Pelesinan dan Tarif Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Terima kasih kerana bersama dengan kami.